Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua anak-anak pelajar yang sudah bersiap sedia untuk memulakan sesi pembelajaran atas talian. Okey, hanya mendengar suara cikgu di sini tanpa melihat wajah, namun begitu itu bukan perkara pentingnya. Anak-anak fokus, lihat satu persatu bagaimana teknik menulis karangan yang baik. Jadi hari ini cikgu hanya nak fokuskan sahaja kepada bahagian menulis pendahuluan sahaja dahulu. Bila anak-anak pelajar sendiri dah mahir untuk menulis pendahuluan dengan cepat, pantas, dengan penulisan ayat-ayat yang lebih gramatis, baru kita boleh menulis penulisan dengan lebih jauh lagi. Okey? Baik, anak-anak pun sudah berada di alam sekolah menengah. Jadi asas penulisan anak-anak di sekolah rendah itu boleh diteruskan. Cuma bila di peringkat sekolah menengah rendah, anak-anak pelajar kena lebih tambah lagi penggunaan kosakata yang lebih luar biasa. Bukan JDT je luar biasa. Anak-anak punya karangan pun mesti penulisan yang luar biasa supaya penulisan anak-anak pelajar bila dibaca oleh pemeriksa dia tertarik untuk membaca lagi idea-idea seterusnya. Baik. Kita lihat, rangka karangan anak-anak sudah sedia maklum. Rangka karangan dia mesti berperenggan. Jadi, dalam sesi pembelajaran ini, jangan terkejutlah. Kenapa makin banyak? Sudah pasti anak-anak sekarang sudah berada di sekolah menengah. Khususnya tingkatan 1 ini. Tingkatan 1, 2, 3 ni menengah rendah lah. Jadi mesti ada menulis 5 perenggan. 5 perenggan itu terdiri daripada perenggan yang pertama dipanggil pendahuluan. Perenggan kedua, anak-anak pelajar kena masukkan apakah isi yang pertama. Kemudian perenggan ketiga, isi yang kedua. Kemudian perenggan keempat, isi yang ketiga. Cukup 3 isi sahaja. Nak tulis lebih ke? Tak usahlah, tak payah. Kurang tak boleh ke? Tak boleh. Nanti hasil karangan anak-anak tu tidak cemerlang lah. Anak-anak nak cemerlang tak? Dan perenggan kelima dipanggil penutup. Ini asasnya. Ini mesti ditulis seperti ini. Okey, seterusnya. Sebelum anak-anak menulis karangan, pastikan bacalah dulu soalan tu. Jangan cuma tengok gambar. Kadang-kadang ada soalan diberikan gambar. Anak-anak dah terus nak mula menulis karangan. Tak tahu gambar tu nak buat apa. Okey, baca soalan dulu. Kadang-kadang ada dia bagi 2 soalan je. Kadang-kadang dia bagi 3 soalan. Pilih satu. Bukan jawab 3-3. Arahan soalan. Baca soalan tu penting. Kemudian fahamkan soalan. Macam mana kalau buat karangan, kita nak fahamkan soalan. Okey, ada 2 benda yang perlu anak-anak tahu cara untuk memahamkan soalan. Iaitu cari tema soalan tersebut. Apa tema soalan yang ni diceritakan ni? Apa tema? Tak tahu tema tu tajuk lah. Apa tajuk? Apa tema? Kemudian, apakah kehendak soalannya? Soalan ni nak kita tulis cerita tentang apa? Okey. Jadi, kena tahu tu dulu. Tema dan kehendak. Bila faham soalan, dapat cari apa itu tema, apa itu kehendak. Baik, ini contoh soalan cikgu beri. Dalam pelajaran anak-anak tingkatan 1, ada di muka surat 28 di situ. Dalam tema perpaduan ni, kalau tak silap cikgu. Okey. Di situ Metan terlihat sekeping poster pementasan teater semasa berjalan pulang ke kelas. Poster ini telah memberikan ilham. Ilham tu apa? Memberikan idea, memberikan gambaran kepada Metan untuk menyertai pertandingan menulis esei. Pertandingan menulis karangan. Bersempena dengan sambutan Hari Kemerdekaan di sekolahnya. Tajuk esei tersebut ialah cara-cara mengekalkan perpaduan negara. Itu contoh soalannya. Jadi, tadi cikgu dah cakap. Cikgu dah tunjuk kena cari tema dan kehendak. Baik,
Apa tema dalam soalan ni? Apa tema dia? Apa tema dia? Apa kehendak dia kan? Okey. Jadi temanya tentang Hari Kemerdekaan. Betul tak yang anak-anak menjawab sekian Hari Kemerdekaan? Tepuk tangan untuk diri sendiri. Kalau salah, anak-anak bukan menyatakan Hari Kemerdekaan, agak-agak anak-anak pelajar ni tanya meletakkan tema tentang apa? Tema tentang perpaduan. Boleh? Tak ada masalah. Janganlah letak tema yang bukan daripada soalan tersebut. Anak-anak tak bolehlah cerita tentang tema perayaan di Malaysia. Itu tak bolehlah. Selagi tema anak-anak pelajar sekalian masih lagi ada dalam soalan itu, contohnya Hari Kemerdekaan ke, perpaduan ke, boleh. Tak ada masalah. Masih lagi menepati kehendak soalan. Lepas tahu tema, lepas dah cari tema, cari apa? Kehendak kan? Okay, apa kehendak soalan ini? Kehendaknya kita kena buat karangan, cari-cari isi tentang cara-cara mengekalkan perpaduan negara. Kehendak kalau lain daripada ini bermaksud salah lah. Okey, salah nanti karangan anak-anak. Sebab tidak menjawab lagi kehendak soalan itu. Okey. Jadi dah tahu dah tema dan kehendak. Kemudian, apa anak-anak perlu buat? Cikgu dah kata suruh buat tema dan kehendak ni. Dah cari, dah faham nak buat apa dengan tema dan kehendak. Itu kita nak guna pakai. Kenapa mesti kena cari tema dan kehendak? Alasannya kini. Yang pertama, kalau anak-anak tak cari tema dan kehendak daripada soalan karangan, pasti karangan anak-anak nanti akan terpesong. Karangan anak pelajar nanti tak akan ikut kehendak soalan. Nanti pergi sampai ke sambutan perayaan yang di Malaysia lah, tak menyentuh tentang soalan itu. So, jadi karangan anak salah lah, tidak menepati. Kemudian yang kedua, bila dah cari tema dan kehendak nanti, dah dapat seperti yang cikgu ajarkan, memudahkan murid mengembangkan idea. Kemudian memudahkan murid untuk menulis ayat-ayat yang mudah, yang simple. Mula-mula peringkat pembelajaran mungkin buat ayat-ayat yang belum luar biasa lagi. Ayat-ayat biasa, ayat-ayat yang anak-anak masih lagi macam di sekolah rendah, umur 12 tahun. Tapi sikit demi sikit dengan pembacaan, pengalaman, pasti anak-anak nanti boleh mengembangkan idea yang lebih luar biasa. Yang penting, membaca itu jambatan ilmu. Kena membaca, gali baca. Okey. Yang ketiga, kenapa mesti cikgu letakkan kena cari tema dan kehendak? Supaya kehendak yang anak-anak cari pelajar nanti tu, yang anak dah dapat, senang untuk meletakkan setiap perenggan nanti kita nak ikat dia dengan kehendak soalan tersebut. Supaya karangan, macam awak pakai kasut sekolah yang bertali, kalau awak dah pakai tali kasut tu tapi tak ikat di akhirnya, apa jadi dengan kasut tu? Terbuka kan? Sama juga dengan karangan ni. Kalau kita tak ikat dengan kehendak soalan, karangan anak-anak masih lagi melompong, masih lagi terbuka, tenganga lagi. Kita kena ikat. Okey. Seterusnya. Okey, jom kita belajar bina ayat. Ataupun jom kita belajar untuk mencari idea daripada tema yang cikgu cakap tadi. Jadi, kalau cikgu pilih tema Hari Kemerdekaan. Kalau kamu nak buat tema tentang perpaduan pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Daripada tema tu, cuba awak tengok nombor 1, 2, 3 dan 4. Semua ayat-ayat tersebut ada perkataan tentang tema. Kan cikgu merahkan kan? Hari Kemerdekaan ke, kemerdekaan saja ke, boleh. Tak ada masalah. Itu namanya dekat sini anak-anak bila nak memulakan pendahuluan tu masih lagi tunggu pusing-pusing pensel. Apa idea aku ni nak mula ni? Aku tak ada idea. Ada idea cuma satu ayat aja. Kemudian ayat kedua tak ada idea. Ayat ketiga pun lagi tak ada idea. Tu yang termenung. Tak boleh lagi buat karangan. Jadi bila anak-anak pelajar dah tahu cari tema, buat 5 ayat yang berbeza. Okey, 5 ayat yang berbeza. Ayat apa-apalah. Ayat apa-apa tentang Hari Kemerdekaan. Okey, jadi pertama cikgu bagi contoh di situ, saban tahun. Saban tu maksudnya setiap. Nak buat setiap tahun pun boleh, tak ada salah. Okey.
Okey, saban tahun Malaysia akan menyambut Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos. Okey, yang kedua. Yang kedua ini cikgu panggil sebagai ayat sejarah. Sebab cikgu masukkan satu tarikh yang dulu-dulu punya. Pada tanggal 31 Ogos 1957. Kemerdekaan negara buat kali pertama dilaungkan kata keramat merdeka oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj sebagai Perdana Menteri pertama sebanyak 7 kali di dataran merdeka. Nampak tak? Dalam ayat itu cukup luas. Ada bila 31 Ogos. Apa yang berlaku? Apa hari kemerdekaan yang pertama? Siapa Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj? Siapa dia Perdana Menteri Malaysia yang pertama? Buat apa di sana? Melaungkan, berkata merdeka, merdeka, merdeka kan? Sebanyak 7 kali. Itu cikgu panggil ayat sejarah. Kalau tak tu nak buat ayat sejarah yang lain, boleh di permulaan ayat yang cikgu tunjukkan, cikgu gariskan itu, boleh tulis yang lain. Pada zaman dahulu. Kalau tak tahu nak tulis tarikh. Macam ni sebab sejarah kita ingatlah kan, kita tahu. Boleh buat pada tanggal 31 Ogos 1957. Kalau nanti contoh-contoh karangan yang lain, buat je. Pada zaman dahulu, semangat perpaduan semakin pada zaman dahulu semangat perpaduan tetap mekar dalam diri masyarakat. Nampak? Kalau yang kamu buat ayat tema perpaduan lah. Pada zaman dahulu masyarakat hidup dengan bersatu padu. Okey. Yang ketiga, kini. Nampak tak kini? Kini dekat situ cikgu panggil ayat semasa. Kini, pada hari ini, Malaysia sudah mencapai kemerdekaan selama 64 tahun. Kini, perpaduan negara semakin luntur dalam diri masyarakat. Betul tak? Ya, betul. Boleh ke kini buat ayat yang negatif macam gitu? Boleh. Memang realiti pada hari ini. Kini, perpaduan rakyat Malaysia semakin luntur. Dah, titik. Kan kalau kamu temanya tentang perpaduan. Yang keempat, sambutan hari kemerdekaan tetap terus disambut dengan memasang bendera di premis-premis kerajaan, perniagaan dan sepanjang jalan. Nampak tu? Cikgu huraikan lagi sikit. Okey, faham tak maksud premis tu apa? Premis tu maksudnya bangunan. Bangunan kerajaan. Tambahlah. Tengok, semakin hari kamu belajar, semakin banyak penambahan kosa kata. Jadi, bila dah belajar banyak kosa kata, lepas ni karangan-karangan kamu akan menjadi karangan yang luar biasa. Ayat-ayat pun lebih gramatis, lebih matang. Tak apa. Yang penting proses pembelajaran terus kamu ikuti. Baik, itu saja tentang tema. Buat ayat macam gitu. Empat ayat pun dah cukup. Kalau tak boleh 4, 3 pun tak apa, boleh. 4 ke 3, 2 tak boleh. 1 pun tak boleh. 3 atau 4. Okey, habis ayat tema. Seterusnya, kita tengok pada kehendak. Kehendak dekat situ ada dua, A dan B. Kehendak tadi cara-cara mengekalkan perpaduan negara kan? Okey. Sebagai persoalannya, apakah cara-cara mengekalkan perpaduan negara setelah negara mencapai kemerdekaan? Nampak tak? Ada 2 perkataan negara dekat situ. Kan? Jadi, cikgu cuba nak tunjuk pada awak macam mana dikatakan ayat gramatis. Tu yang cikgu buat ayat B. Sebagai persoalannya, apakah cara-cara mengekalkan perpaduan? Cikgu tukar. Kaum dekat situ. Perpaduan kaum setelah negara mencapai kemerdekaan. Boleh ke tambah? Boleh? Masih lagi boleh. Masih lagi mengguna pakai kepada kehendak soalan yang diberikan dalam soalan. Jadi, cikgu pilih yang lebih gramatis ialah ayat B. Baik, apa seterusnya kita nak buat? Jadi, kehendak soalan mesti macam tu. Kalau anak-anak nak buat yang lain ke? Terdapat banyak cara mengekalkan perpaduan kaum setelah negara mencapai kemerdekaan. Titik.
pun boleh. Nak buat perenggan pendahuluan jenis persoalan macam gini pun boleh. Tak ada salah. Tak dapat markah kosong, tak ada tolak markah pun. Okey? Baik. Cuba anak-anak pindahkan tadi 4 ayat daripada tema tu, pindahkan menjadi satu perenggan dengan sekali ayat kehendak tu. Inilah jadi akan hasil satu perenggan pendahuluan yang anak-anak berjaya dah buat. Kan? Jadi jumlah keseluruhan ini, perenggan pendahuluan ini ada 76 patah perkataan. Tengok kan? Lihat dah panjang pun. Jadi kalaulah anak-anak masih lagi tak mencari tema dan kehendak, cikgu yakin tak mungkin kamu boleh buat sepanjang ini. Mesti cikgu tengok contoh-contoh yang anak-anak dah berjaya belajar dengan cikgu-cikgu, anak-anak murid sekalian. Ada yang 3 baris, ada yang 4 baris je. Dekat situ kita nak perbaiki. Tak apa, belajar dulu kesilapan. Okey. Baik, jadi cikgu minta kamu supaya buat latihan kendiri, latihan pengukuhan. Cikgu bagi soalan ni. Hidup berjiran memainkan peranan penting dalam mewujudkan suasana yang harmoni dalam kehidupan bermasyarakat berbilang kaum. Pelbagai aktiviti dapat dilaksanakan untuk memupuk semangat kejiranan seperti mengunjungi ke rumah jiran, bertukar-tukar juadah dan membantu jiran ketika dalam kesusahan. Bincangkan kebaikan-kebaikan yang diperoleh daripada aktiviti hidup berjiran. Cuba anak-anak buat. Tak payah buat perenggan pendahuluan dulu. Buat dulu apa tema dia, apa kehendak dia. Kemudian buat 4 ayat daripada tema yang anak dipilih. Kemudian buat kehendak. Barulah dah berjaya, pindahkan pula, tuliskan pula dalam bentuk perenggan pendahuluan seperti ini. Jelas? Jadi buat setakat ini sahaja dulu pembelajaran anak-anak tentang kaedah, cara, teknik menulis karangan bahagian pendahuluan dahulu. Okey, nanti kita berjumpa di lain pembelajaran untuk bahagian perenggan-perenggan yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.